Inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Isra dan Mi'raj ini disebut di dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian disebut oleh Allah di dalam surah An-Najm, surah An-Najm pada ayat yang ke-13 sehinggalah pada ayat yang ke-18. Juga Allah Ta'ala sebut tentang Mi'raj di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-60. Ayat yang saya bacakan tadi pada ayat yang ke-60 cerita tentang Mi'raj. Yang cerita tentang Isra tadi dalam ayat Al-Isra ayat pertama. Cerita tentang Mi'raj, Nabi Muhammad tengok malaikat Jibril tu dalam surah An-Najm, bermula ayat 13 sampailah pada ayat yang ke-18. Maknanya kisah Isra dan Mi'raj ni ada dalam Quran. Jadi siapa yang tak percaya Nabi Mi'raj, siapa yang tak percaya Nabi Isra, kafir. Tu jawapan dia. Sebab hari ni dah ada satu gerakan, dia kata kita mana-mana ajaran yang sampai pada akal kita, kita terima. Mana-mana cerita, mana-mana hukum, apa benda yang akal tak boleh terima, kita tolak. Dah ada dah yang buat gerakan macam tu. Gerakan gila macam tu. Dia pula, akal dia pula nak mengkaji hak Allah Ta'ala cipta. Akal dia pun Allah bagi. Dia kata Isra dan Mi'raj ni benda hak tak tercapai, benda hak akal tak boleh terima. Maka kita kata, dia kata kita tolak. Dia lah kata, bukan kita kata. Maka tak percaya pada Isra dan Mi'raj, hukum dia kafir. Mana benda yang ada dalam Quran engkau tolak, mana ayat yang ada dalam Quran kau tak percaya, hukum dia kafir. Bukannya susah hidup kita. Contohnya apa? Dia tak percaya adanya sihir. Dia tak percaya adanya sihir. Bila kita kata awak ni nampak gayanya ada mainan sihir dalam kes rumah tangga awak ni, sebab awak benci pada isteri awak pun menyampah pada awak pada satu tahap gila-gila punya bencinya. Tak boleh tengok langsung, bila tengok jadi meluap, nak bergaduh semua. Kita kata ni tanda sihir. Dia kata mana ada Ustaz, ini stres. Ini stres biasalah, kita laki bini lagu tu lah. Kadang yalah manusia ni. Kita kata sihir. Dia kata mana ada sihir. Sihir zaman dulu kala ada, zaman sekarang tak ada. Sihir ni sampai kiamat dah. Lagipun dia kata saya pelik Ustaz, sihir ni kalau betul sihir ni ada Ustaz, pasal apa dia duk berlaku kat orang Melayu ya? Hak cerita pada orang kafir, hak lain pada orang bukan Melayu tak jadi pun. Saya kata hang buka Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Kisah sihir ni sejak zaman Nabi Sulaiman. Antara sihir yang paling awal yang diajar, yang diamalkan pada masa itu, ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, bagaimana nak menceraikan suami dan isteri. Sihir boleh menceraikan suami isteri, dia jadi benci, jadi meluat, jadi tak nampak, jadi macam-macam. Dan ayat tu cerita dah zaman Nabi Sulaiman dah ada orang mengajar sihir. Nama dia Harut dan Marut. Duk mengajar orang. Duk ada orang. Dan kita tanya balik, Nabi Sulaiman tu Melayu? Kalau hang kata Ustaz,
Pasal apa kalau ada? Pasal apa jadi kat orang Melayu lah, santau lah, pengasih lah, apalah. Nabi Sulaiman tu bukan Melayu, umat dia bukan Melayu. Maknanya dia tak kira bangsa. Sampai sekarang pun ada. Dapat jadi bodoh pun ada. Minum-minum air jadi bodoh. Sihir membodohkan orang. Banyak juga. Baik, jadi dalam ayat ini, surah Al-Isra ayat 60, Allah Ta'ala sebut apa kepada kita? Wa idh qulna laka, dan ingatlah ketika kami berkata kepada engkau. Apa yang Allah Ta'ala kata? Inna rabbaka ahata bin nas, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Ahata bin nas maknanya ilmu Allah Ta'ala ni meliputi semua. Jangan kita duk rasa kita pandai. Jangan duk rasa kita ni ada doktor, kita rasa lebih pandai daripada orang lain. Ada PhD, kita rasa pandai. Tak ada apa ilmu kita ni. Otak kita ni tuan-tuan, selalu orang sebut otak ada dua, kiri kanan. Otak kiri, otak kanan. Pulang kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak tengok otak belah mana. Tapi yang saya nak sebut, otak ni ada 3 step. Otak bahagian depan kita, nama dia dahi ni. Otak hak tengah-tengah, otak hak belakang. Okey, otak depan, otak tengah, otak belakang. Apa masalah Ustaz? Tak ada masalah apa, nak cerita pasal otak. Kalau kita ni jatuh tertomoy, benjoy dahi, okey, no problem. Tapi kalau kita jatuh bilik air, terlentang ke belakang, jadi apa? Tak tahu, tuan-tuan jawab sendiri. Berapa ramai hak mati jatuh terlentang bilik air? Licin, terlentang. Tak terlentang pun koma lah saat seminggu. Tak koma pun dia lepas dia jatuh bilik air tu ustaz, yang jadi tak boleh ingat tu. Duduk di hospital ni tak ingat orang. Orang masjid tu imam muda pergi ziarah dengan imam satu. Tuan Haji, ni kami ni imam masjid Ittifaq ni, Sungai Nibung kecil. Kenal tak ni imam muda ni? Tak ingat. Tak ingat dah. Mai pengurusi MPKK. Tak ingat saya pengurusi baru ni MPKK ni. Tak perasan. Mai tu jemaah wanita tu kelas Yasin. Ingat tak saya ni? Kak Ha. Ingat. Oh, hak perempuan dia ingat tuan. Oh, nampak benar nipunya tuan. Mai nak darah janda ingat semua. Sebab itu orang tua-tua dia tak bagi kita dia tampak di belakang. Bila kita tampak di belakang, dia gegar otak, hilang ingatan. Jadi bengong jadi dia. Tapi kalau setakat tertumbuh depan, kita boleh ingat habis-habis kot benjoy. Ingatan kita ni setakat tu ya. Setakat jatuh bilik air gila, setakat jatuh bilik air mati, tak pun koma. Kok nak stabil sikit pemikiran, satgi mai tua, sat lagi ingatan tak apa ingat. Tiba-tiba kita kata aku lebih pandai daripada Tuhan, aku lebih bijak daripada Tuhan. Ustaz, saya tak kata saya bijak daripada Tuhan. Bila hang petikai ayat Al-Quran, bila hang tak setuju dengan ayat Quran, maknanya hang kata hang lebih cerdik daripada Tuhan. Tu dia jawapan dia. Mukjizat ni tuan-tuan, otak tak boleh fikir. Mukjizat ni sains tak boleh bagi jawapan. Tu nama mukjizat. Isra' dan Mi'raj ni mukjizat. Sains tak boleh bagi jawapan. Hang pula nak kata selagi mana dia tak boleh mencapai akal kita, kita jangan percaya. Lah, hang tak belajar sungguh mukjizat yang berlaku kepada para nabi atau rasul. Hang tak belajar ke? Mukjizat ni benda pelik. Benda pelik yang menyalahi adat, lain daripada kebiasaan. Kalau kita kena bakar, untung tuan-tuan duk tengok
kawan-kawan kita hak mati kena bakar. Untung baru ni penyanyi Hindustan, makcik tua 90 lebih lah mati kena bakar kesudahan dia. Dah lah awak balik pesak tu Abu balik pergi rumah, Abu anak hanyut kat sungai. Pasal apa? Pasal dia manusia, bila kena bakar jadi abu. Tapi Nabi Ibrahim kena bakar jadi apa? Hang boleh bagi jawapan, orang tak terbakar, api menjulang tinggi tapi dia tak terbakar. Pasal apa? Pasal dia Nabi. Pasal apa dia jadi tak terbakar? Pasal dia mukjizat. Apa dia mukjizat? Benda yang menyalahi adat. Apa dia benda yang menyalahi adat? Benda yang tak boleh terfikir dengan otak, tetapi boleh diterima dengan iman. Nabi Muhammad naik ke langit, otak kau tak tercapai. Macam mana manusia boleh lompat naik ke langit? Macam mana dibawa naik ke langit? Macam mana turun malam yang sama juga? Otak hang tak sampai, tapi iman hang sampai. Sebab apa? Sebab tu mukjizat. Tuan-tuan, hari ni manusia dia nak kaji benda mukjizat, jawapan dia tak cerdik. Mukjizat yang berlaku pada Nabi Isa, dia boleh menghidupkan orang mati. Apa cerita? Dia boleh hidupkan orang mati. Orang kusta boleh sihat dengan dia. Itu mukjizat. Mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa, pukul laut terbelah dua. Tongkat tu pergi pukul laut terbelah dua, boleh berjalan dalam laut. Faqul nadrib bi'asakal bahr, keluar terbelah dua jalan. Jangan tuan-tuan nak cari tongkat dia pula, malah nak jambatan Ustaz, payah pergi katok depan tu nak pergi seberang, nak gerek senang Ustaz. Tak payah tu lepas buat kalau boleh. Tak boleh, sebab kita bukan Nabi. Tak, tongkat dia ada, saya jumpa orang, tak guna apa tongkat tu, pasal hang bukan Nabi. Benda ni hanya berlaku pada Nabi. Tetapi tuan-tuan yang saya hormati, benda-benda ini manusia ni Allah Ta'ala bagi pada dia kebolehan untuk berfikir. Memang kita tak boleh belah laut, jalan tengah-tengah dasar laut, tapi Allah bagi otak, hang boleh buat jambatan. Perancis, England buat terowong bawah laut. Singapura, tuan-tuan tengok Singapura ada terowong bawah laut antara pulau dengan pulau dia. Saya lalu 2-3 kali waktu mula-mula dilancarkan, waktu mula-mula buka, duduk bawah laut, atas laut, kita duduk tengah. Saya kata ni tembus tirih ke, mengucap siap-siap tak. Allah Ta'ala bagi otak boleh buat, tapi nama kata hak nak belah macam Nabi Musa tak jadi dengan tongkat saja. Jangan tuan-tuan duk cerita-cerita pula kalau dapat tongkat tu Ustaz, kita pergi Langkawi senang tau, boleh makankan siakap, aku suka hang nak makan apa pun buat. Nabi Muhammad dia mi'raj ke langit, terbang pi buruk, naik buruk pi Baitul Maqdis. Tak apa, kita tak boleh buat, tapi Allah Ta'ala bagi otak, pi cipta kapal terbang, pi cipta kapal terbang. Jadi ni tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Otak kita tak boleh sampai pada satu mukjizat, tetapi iman boleh sampai. Otak kita tak boleh cari, tak boleh sampai mukjizat tu 100%, tetapi dengan otak kita ni kita boleh buat benda-benda yang ada keistimewaan sedikit. Sebab tu hari ni orang pakai baju kalis api, dia pakai shoot, dia pakai baju, dia redah dalam api, tak terbakar. Pasal apa? Baju dia tu kalis api. Ada orang buat bomba pakai tu. Lepas tu agak-agak rumah terbakar, standby nak selamatkan surat beranak, dia pakai baju tu, keluar balik elok, tak terbakar apa. Ini yang kita nak cakap pada malam ini tentang Isra' dan Mi'raj, satu benda ajaib
yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah kata apa? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami jadikan apa yang kamu nampak, apa yang kamu tengok dalam perjalanan kamu itu, melainkan ia yang merupakan suatu fitnah, ujian kepada manusia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ar-ru'ya. Ar-ru'ya ni ialah benda yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj. Ada juga terjemahan dia kata ar-ru'ya tu mimpi. Nabi mimpi. Tak, Nabi tak mimpi. Apa dalil Nabi tak mimpi? Dalilnya patah balik kepada ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maknanya Nabi Muhammad tu dibawa berjalan. Betul. Dalam ayat ni bukanlah maknanya mimpi. Ar-ru'ya maknanya ru'ya, tengok. Yang kamu dipertunjukkan, dipertengokkan, diperlihatkan. Itu makna ar-ru'ya. Nanti kalau tuan-tuan buka terjemahan, khususnya terjemahan daripada Indonesia, dia gunakan perkataan ar-ru'ya tu maknanya tengok dalam mimpi. Sebab tu ada orang kata Nabi Muhammad ini Isra' dan Mi'raj tu bukan batang tubuh dia. Nabi Muhammad tu mimpi saja. Tak. Ayat yang pertama surah Al-Isra' sebut dengan batang tubuhnya, jiwa raganya dibawa naik ke langit. Habis tu ar-ru'ya dalam ayat 60 ni apa Ustaz? Dipertunjukkan, diperlihatkan dalam perjalanan Mi'raj. Maka kata Allah, dia merupakan ujian kepada manusia. Fitnah linnas. Fitnah linnas, fitnatan linnas, ujian kepada manusia. Baik, dalam ayat ni fitnah jahat ke Ustaz? Orang Melayu faham fitnah tu jahat. Dia fitnah saya Ustaz. Tu yang saya marah, dia tulis dalam Facebook, dia fitnah saya. Dia kata hang buat apa? Hang buat apa? Dia fitnah saya, dia kata saya ambil, padahal saya tak ambil. Saya tak ambil Ustaz, saya tak curi je. Dia fitnah saya. Itu fitnah. Fitnah yang pertama, tuduh orang. Dia tak buat, kita tuduh dia. Itu fitnah. Yang ni paling banyak orang Melayu faham yang tu lah. Fitnah, dituduh orang. Dua, apa makna fitnah? Maksiat. Maksiat merata ni nama dia fitnah. Yang ketiga, apa makna fitnah? Perang. Perang tu pun fitnah. Yang keempat, fitnah tu apa? Ujian. Allah tes. Allah tes. Ujian keimanan, ujian. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain. Allah Ta'ala kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu, ujian untuk kamu. Nampak? Bukan maknanya harta tu tak bagus. Bukan maknanya anak tu tak bagus. Ustaz, Allah kata fitnah anak tu. Ujian. Jangan tuan-tuan cekik pula budak tu pula. Balik rumah duk tengok anak duk tidur bagus punya. Pergi ambil batai, pekuk dia. Abang, pak saya apa buat kat anak kita lagu tu? Aku mengaji dengan Ustaz Kazim tu. Anak ni fitnah tu yang aku pekuk. Abang tak nak pekuk abang pula. Abang pun fitnah juga sebab abang tu anak pada mak abang. Aku tak apa, aku tua. Ni budak ni kata ni. Nah ni sewe ni tuan-tuan. Sewel, saya teringat sewel ni, teringat isteri saya. Pelik kereta saya SWE. Loh abang, kereta abang sewel. Saya tengok muka dia tuan ni, tak guna betul. Baru saya perasan sewel. Betul tuan. Teringat ke sewel pula. Nyesal beli kereta pelik sewel tuan ni. Baik, ulang balik. Teringat ke sewel, lupa tuan ni. Anak tu ujian. Bukan maknanya jahat, harta tu ujian. Bukan maknanya tuan-tuan kena buang dalam laut tu. Buang tali besen, buang radio, buang blender. Pasal apa hang buang din? Allah kata fitrah. Entah hang buang apa? Semua aku buang. Sehari hang nak makan apa? Aku pergi masjid. Takkan mereka tak ada murtabak? Takkan mereka tak ada nasi biryani free? Ini salah faham tuan. Harta ni ujian. Nak tengok kita ni sombong ke tidak? Belagak ke tidak? Tidak. Waktu miskin jalan menunduk. Tunduk jalan. Waktu dah jadi kaya, batuk pun lain.
Waktu miskin batuk ni Allah. Tu batuk orang miskin. Jenis tak ada ubat je tuan-tuan ni, malas pergi beli ubat, duit tak ada. Tu kira teruk sungguh. Dia bunyi berdesing di belakang. Ni tak pergi beli ubat ke dia, pergi buat batuk, duit tak ada. Tapi kata jadi kaya batuk. Lain dah tuan-tuan. Yang ni Haji Ramli buat cerita Alibaba Bujang Lapuk. Menengok Haji Sata dapat harta curi. Dah lah harta tu curi, dia pergi curi harta curi pula. Eloklah, samun tak samun. Kan dia korek lubang. Sekarang aku sudah kaya lah. Berjalan begini lah. Nampak? Dia jadi sombong lah. Belagak lah. Nak tengok kamu ni bakhil ke tidak? Ayat tentang bakhil ni tuan-tuan, dalam surah An-Nisa. Balik buka surah An-Nisa. Allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, kata Allah. Kemudian ada lagi ayat wala yahsabannal ladzina banyak ayat tentang bakhil. Okey. Bakhil tu apa? Bakhil tu banyak makna. Bakhil makna dia apa? Ada satu orang dia kata, ulama dia kata, bakhil tu ialah orang kaya yang belagak miskin. Orang kaya yang belagak miskin, padahal kaya tapi belagak miskin. Tabung duk berjalan depan dia, tak masuk pun. Pasal apa tak masuk duit? Macam orang miskin tak masuk duit, dia buat tidung. Dia tak ada duit, habis-habis kuat dia tolak. Orang kaya ada duit tapi macam orang miskin punya perangai. Tak ada duit, sedekah tidak, zakat tidak, apa pun tidak. Itu nama dia bakhil. Maknanya orang yang tidak menginfakkan hartanya pada jalan Allah, orang yang tidak membelanjakan hartanya pada jalan Allah, orang yang tidak bersedekah, itu nama dia bakhil. Di hari kiamat Allah jadikan harta dia itu jadi ular, duk hambat dia di hari kiamat. Ustaz ulang balik, dia tak sedekah. Nak tanya pada ustaz, sedekah ni wajib ke sunat? Sedekah ada wajib, ada sunat. Sedekah wajib nama dia zakat. Sedekah tuan-tuan duit dalam tabung tu sedekah sunat. Dua-dua dia tak buat. Hak wajib tak buat, hak sedekah tak buat. Nama dia bakhil. Tadi ustaz kata sedekah tu sunat. Ya. Tapi tak sedekah, Allah balas dengan balasan buruk di hari kiamat. Maknanya sunat tu sunat berat. Maknanya sunat tu sunat yang berat. Walaupun dia sunat tapi ada ancaman daripada Allah kalau kau tak buat. So jangan anggap ianya semata-mata sunat. Tuan-tuan tak sembahyang malam, tak ada ancaman. Tuan-tuan tak buat sembahyang tahajud, tak ada ancaman. Sesiapa yang tak sembahyang tahajud, tak ada. Pakai baju putih, sunat pakai baju putih sembahyang Jumaat. Siapa yang pakai baju merah, tak sebut tuan-tuan, pakai baju merah pink, aku suka dia. Tapi ada benda sunat, namanya sunat, tapi tak buat, hang kena. Contohnya apa? Tak tahu, tuan-tuan fikir sendiri. Fikir sendiri apa saya cakap ni. Sebab ni hari ni ada orang kata ni hak kita macam ni, tak apa, dia sunat je. Yang penting sembahyang. Sedekah tu sunat. Hang tak bagi, hang kedekut, balak tunggu hang. Ni hak kita sembahyang. Tak apa ustaz, janji kita sembahyang. Tak apa, tak ni pun tak apa. Jangan main-main tuan-tuan. Takkan 3 tahun tak boleh rapat ni. Tang mana yang bahaya ni? Jaga-jaga tuan-tuan. Benda ni saya cakap awal, 3 tahun dulu saya cakap dah. Sampai bila nak sembahyang macam ni? 3 tahun dulu, waktu orang lain semua tak cakap, saya dah cakap dalam TV lah. Saya cakap awal-awal sekali saya kata.
Sampai bila kita nak sembahyang menyalahi Nabi SAW? Jangan main-main. Dia ada ancaman. Kalau tak ada ancaman, tak apa. Ada sunat yang kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tapi ada benda sunat kalau kita buat dapat pahala, dan kalau tak buat, ada. Nama dia apa? Tadi saya sebut sedekah. Sunat buat dapat pahala. Kalau hang tak bagi, hang tak sedekah, hang kedekut, apa jadi? Ada balasan dia. Serupalah ini pun. Sebab tu jangan sebut ianya semata-mata sunat. Jangan. Walaupun kita kata dia benda-benda sunat, dia tak apa. Jangan. Kena tengok balik benda tuan. Baik, kata Allah, fitnah ini, Isra' dan Mi'raj ni jadi fitnah pada manusia. Betul? Nabi Muhammad turun, ya, Nabi Muhammad cerita, aku balik pada Baitul Maqdis 1250 km. Kemudian aku naik ke langit, kemudian aku turun. Orang kafir kata, sak mak, ulang balik. Semalam aku pi Baitul Maqdis, Masjidil Haram, lepas tu aku naik ke langit. Ni aku turun tadi malam pagi tadi, ni aku nak cerita ke hampa ni, mainlah aku nak cerita ni. Orang kafir kata, kalau aku panggil geng-geng aku, kawan-kawan aku main dengar hang nak cakap ni, hang boleh tak ulang balik apa yang hang cakap tadi? Dia kata boleh. Rasulullah kata tak apa. Abu Lahab, Abu Jahal panggil and the gang. Masa tu tak ada WhatsApp tak ada WhatsApp group gitu tuan. Pakak duk panggil, oi, pakak mari semua. Dia kutuk Rasulullah. Selama ni apa ada aku duk kata apa tak percaya Nabi Muhammad naik kelentong besar ni, ada pi Baitul Maqdis, orang jalan dekat sebulan baru sampai, dia malam ni boleh pi, malam ni balik. Apa orang mula kata pada Nabi, ni Abu Bakar, ni kawan hang ni, hang duk percaya kat dia, hang percaya ke? Abu Bakar selambat jawab, kalau dia cakap lebih daripada itu aku percaya. As-Siddiq Allah Ta'ala bagi kat dia. Rupa-rupanya golongan yang tak percaya waktu Nabi mula-mula cakap di Mekah itu, sampai sekarang ada orang tak percaya Nabi naik ke langit. Sebab ni ayat Quran. Bukan kata ayat ni hanya berlaku pada Abu Lahab, Abu Jahal. Sampai sekarang macam-macam jenis Abu tak percaya. Dia tak percaya. Bila kita cerita Isra' Mi'raj, dia sengit mulut dia. Cerita. Nampak tak? Buatnya batuk pergi mati baru tahu. Dia boleh buat gelak tuan bila kita cerita Isra' Mi'raj. Habis-habis. Kalau Allah nak jadi kat dia, sampai ke mati dia duk gelak. Habis-habis. Orang duk gelak tak habis-habis dia. Aku tak percaya Isra' Mi'raj. Buat melekeh dengan sunnah Nabi ni tuan. Yang Nabi cakap, yang Allah cakap tu benar. Sadaqallahul azim. Kita ni kalau khutbah nak habis, kita tahu waktu khutbah duduk atas motor buka pisang kan, dia masuk dalam masjid, bila dia start masuk, imam barakallahu li walakum bil Quranil azim, baru dia start masuk. Nak habis nak habis. Mana dia tahu nak habis? Barakallah. Selagi tak ada barakallah tu, dia barakallah lagi ada kat situ. Manusia ni bila dia tahu qari tu nak habis baca Quran, bila ayat lah tu dia panjanglah dah. Wa huwas sami'ul alim. Kita di rumah boleh sambung sadaqallah, boleh sambung. Apa makna sadaqallah? Maha benarlah Allah yang maha agung. Maknanya ayat Al-Quran ni benar. Bila Allah kata ayat Al-Quran ni benar, jangan tolak lagi. Tak ada. Saya bukan tolak Ustaz, tapi kita tak boleh menjadi orang yang macam kita ikut kan. Apa salah ke kita bertanya Ustaz? Saya bukan menolak, saya cuma bertanya Ustaz. Macam mana Nabi, manusia biasa tak ada oksigen naik ke langit?
Dia fikir kepala otak dia. Dia rasa bila dia tanya Nabi Muhammad naik ke langit tanpa kapal angkasa, baju angkasawan, oksigen, benda tu dia rasa soalan tu macam soalan yang besar sangat. Macam Nabi Muhammad ditanya, kalau betul kau Nabi, kau cerita tentang Ashabul Kahfi. Seolah-olah pengetahuan tentang Ashabul Kahfi tu bagi orang yang tanya tu kira terror betul ya, dia boleh tahu Ashabul Kahfi. Kalau engkau betul Nabi Muhammad, ceritakan tentang Zulkarnain. Konon-kononnya pengetahuan dia tentang Zulkarnain tu kira hebat sungguh lah. Tu yang Allah jawab tu. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba. Apa kamu fikir kisah Ashabul Kahfi dan kisah Ar-Raqib adalah satu kisah ajaib yang besar bagi kamu? Dia rasa Nabi Muhammad naik ke langit ni, dia kata macam mana terbang nak, dia fikir lagu tu. Soalan tu rasa dia bagi dia besar sangat. Kita jawab senang ya. Nabi Muhammad tu pi ke mana? Pi ke langit. Nama dia apa? Mi'raj. Hang rasa pelik Nabi Muhammad naik ke langit? Hang tak pelik Allah Ta'ala ciptakan langit? Tak pernah jatuh wala sekeping. Hang tak pelik langit? Tak pernah ada tiang, tongkat dia. Tak ada pula kita dengar langit jatuh. Patut kalau tak ada tiang, reban dah. Tak pernah yang dengar reban. Yang reban stadium, yang runtuh stadium. Tiang punya banyak jatuh, JT dulu pun jatuh. Langit tak pernah jatuh. Yang tu yang pelik. Langit tak bertepi, yang tu yang pelik. Apa sangat Nabi Muhammad diangkat naik ke langit, tak mana peliknya? Yang mencipta langit itu yang mengangkat Nabi Muhammad naik ke langit. So what? Lah, yang menciptakan langit itu membawa dia naik ke langit. So what? Ada orang kafir tanya, dah hancur, dah tulang belulang, dah hancur dah. Siapa yang boleh menghidupkan balik tulang yang dah hancur ni? Dia bawa tulang ni tuan-tuan, dia patahkan depan Nabi ni, dia patah hancur. Muhammad, engkau kata manusia akan dibangkitkan semula. Sekarang ni tulang manusia, aku patah-patahkan dia dah hancur. Boleh hidup balik kah? Siapa yang hidupkan balik? Dia tanya pada Rasulullah. Rasulullah jawab, yang menghidupkan ialah yang mula-mula menciptakan dia dulu. Siapa yang mula-mula menciptakan dia waktu dia hidup? Allah. Kalau gitu Allah lah yang menghidupkan. Apa yang pelik daripada tak ada kemudian manusia ada? Apa yang susah kalau Allah mengadakan balik sesuatu yang pernah ada? Tak ada yang sepelik. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat pengajaran Isra' dan Mi'raj. Subhanallah, Masya Allah. Orang kita, dia bukan nak ambil pengajaran pada Isra' Mi'raj, dia nak ambil apa yang berselisih tentang Isra' Mi'raj. Itu perangai orang sekarang. Dia kerja dia nak bawa fahaman yang berbeza, yang lain daripada fahaman orang lain. Kalau dia boleh bawa fahaman baru, kira terah. Yang tu yang dia nak. Macam dulu kita tiap-tiap tahun Menterkedarah bubur Asyura, satu kampung main duk kacau di surau, bawa segala kacang kuda, kacang hijau, segala makneka kacau. Kita cukup seronok kalau kita boleh main cakap. Nabi tak buat. Bangga tuan-tuan kalau kita cakap itu. Tak pernah Nabi buat. Nabi tak pernah. Orang suka lawan daripada kebiasaan. Itu perangai kita. Serupa kita duk belajar Isra' Mi'raj ni berlaku 27 Rejab di Malaysia ni. Orang duk faham 27 Rejab itu adalah tarikh Mi'raj. Dia mai pula dia kata sebenarnya kalau kita lihat kepada pendapat dia bukan 27 Rejab, dia berlaku pada bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ya. Oh sudah. Kita hak baru dengar ni. Oh Ramadan.
Tetapi sebenarnya kalau kita tengok pada pendapat satu lagi ulama, dia mengatakan berlaku pada bulan Syawal. Syawal pula dah. Sudah tuan-tuan. Lama-lama hak balik daripada masjid ni, hak ni Syawal, hak ni Ramadan, yang ni Muharram, yang ni Safar. Sebiji cerita P.Ramli. Muharram, Safar. Menantu ayah dah. Muharram, Safar, Syawal. Sudah tuan-tuan. Kopinya hitam, melekat. Tak ada gula, tak ada makna. Sebiji tompel tuan-tuan ni. Kita suka mengajak orang supaya jadi berkecamuk. Hang nak bawa pahaman hang seorang sudah. Kita sendiri sepakat 27 Rejab berlaku beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah, selesai masalah. Dia bawa pula ajaran Nabi Muhammad Isra' Mi'raj sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Satu lagi pening kepala. Lama-lama seolah-olah Islam ni tak ada. Tak ada. Ni nak main Syaban pula dia timbul Syaban. Asal setiap bulan kita bergaduh. Bulan Rejab gaduh cara bulan Rejab. Habis bulan Rejab 2-3 hari ni main Syaban, bergaduh pula nisfu Syaban. Pasal apa baca Yasin ni? Tak boleh ke baca? Tak pasal apa baca? Dia tanya pula dah. Dah takkan salah ke Allah suruh baca Quran kami baca Yasin? Tak banyak lagi ayat Quran. Pasal apa Yasin? Lah dia tanya pula dah. Tak kami Yasin lah kami lancar apa, pejam mata boleh ikut. Surah lain saya kena tengok, saya tak lancar. Tapi kalau Yasin ni bersandar kat tiang sambil pejam mata boleh ikut. Cuba hang baca tengok sambil pejam mata. Yasin. Betul? Tak tahulah, kena tengok Quran jugalah. Tang Yasin tu saya lancar lah tak? Bergaduh pula dah 2-3 kali Yasin, gaduh lagi. Agak-agak habis bulan Syaban, main bulan Ramadan, agak-agak bergaduh lagi tak? Begitulah nasib umat Islam. Dia main bulan Ramadan lagi banyak. Tu imam baca panjang. Dia sebenarnya kadar bacaan panjang tu. Sudah. Dicerita pula. Malam besok imam rajuk baca inna a'tayna. Bahagi 2. Inna a'tayna kal kawthar. Allahu akbar. Fasalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Inna sya tu rakaat ketiga dia sambung. Zalim betul tu imam ni. Pada muka hampa aku baca panjang, salah aku baca pendek, salah lah, tak habis-habis. Kita suka duk selongkar benda hak nguruf di satu tempat. Kita suka selongkar macam kita cerita buat kubur. Ada orang tanya saya, Ustaz, apa hukum binaan di kubur? Tak payah bina lah, makruh. Kena ambil backhoe. Buat apa? Nak tolak. Nak tolak apa? Nak tolak satu kubur bukannya banyak, bukan sikit. Nak tolak apa? Nak tolak binaan kebuk lah apa. Kena kepuk semua kena tolak. Tu betul apa? Dalam Ustaz kata makruh. Saya kata makruh. Hak mana dah buat tu biar pergi kat depa. Kalau habis tolak dengan backhoe, dengan hang silap-silap hang buat backhoe. Hak mana dah buat biar pergi depa. Hak mana baru buat tulis. Yang mana dah masuk lama asrama dia, depa dah buat biar pergi lah. Asrama lama. Hak baru nak masuk asrama ni, nak daftar baru ni, tak usah buat lah. Selesai masalah. Kan simple punya hidup. Bukannya haram. Allah tuan-tuan, kita ni kerja gaduh siang malam pagi petang. Habis bulan Ramadan main Syawal pula. Agak-agak bulan Syawal gaduh siapa pula. Begitulah umat Islam ni dibawa bergaduh daripada bulan Muharram sampai Zulkaidah, Zulhijjah apa semua tu, sampai habis kita buat. Orang putih dia tak. Orang putih dia tak gaduh bab-bab khilafiah aku suka hampa.
kita ni pakai jam belah kiri pun sebenarnya kalau kita melihat belah otak hang melihat aku suka dia nak pakai belah kiri kanan pun. Saya jumpa satu orang kita makan guna chopstick haram. Ustaz, haram. Lah ni saya tengok orang kita makan ni dia makan. Apa ni jadi kita ni? Saya kata abang, makan menggunakan chopstick tak haram. Yang haramnya makan chopstick. Cekik sini mati tu. Bunuh diri nama dia. Apa yang jadi teruk sangat pasal perkara tu? Abang tahu hak di China orang Islam berpuluh juta semua makan ngong-ngong-ngong. Islam kat tu. Tu budaya depa. Budaya tak kacau bang. Tapi sayang tuan-tuan, kita ni dikelilingi oleh masyarakat yang macam tu. Patutnya kita diberi mikrofon untuk memberikan orang motivasi, memberikan orang berfikir. Isra' Mi'raj ni menjadikan orang berfikir, baru jadi otak cerdik. Nabi Muhammad naik burak, sekali melangkah sejauh mata memandang. Cepatnya perjalanan sebulan, paling koman 20 hari berjalan kaki, boleh sampai dalam satu malam yang sama. Nak pergi Baitul Maqdis, oi laju sungguh. Laju kalau engkau menggunakan teknologi udara. Perjalanan akan menjadi cepat kalau engkau menggunakan teknologi udara. Cepat ni. Pasal apa Nabi tak naik unta jalan kaki tak? Pasal apa Nabi naik buruk terbang pula? Maknanya kalau manusia boleh terbang, memang cepat masa dia. Cuba fikir. Orang yang fikir nak terbang ni tuan-tuan, nama dia Abbas bin Firnas. Orang Islam, nama dia Abbas bin Firnas. Orang tak panggil dia Abbas, orang Arab ke orang dulu-dulu dia tak panggil nama, dia panggil pak dia Ibnu Firnas. Yang mula-mula terjun daripada Masjid Cordoba ni tuan-tuan, dia buat satu bingkai, dia buat daripada bulu burung, dia buat daripada kain sutra, dia terbang. Pak saya apa? Dia buat kajian mesin macam mana manusia boleh terbang. Kenapa bulu burung? Kenapa daripada kain sutra? Mula-mula sekali dia buat. Daripada situ mula orang berfikir bahawa satu hari manusia boleh terbang menggunakan teknologi mesin. Siapa yang mula-mula buat? Ibnu Firnas. Tapi orang kita asyik bergaduh. Akhirnya teknologi terbang, ilmu terbang yang mula-mula Ibnu Firnas buat dapat dekat orang putih, dapat dekat orang barat, dan mereka menjadi orang paling kaya, paling hebat, menguasai dunia sebab mereka menguasai udara. Orang kita gaduh tak mana? Nak gaduh apa? Nak gaduh 8 ke 20 tak habis-habis. Taklah bagi gaduh pula 8 20 8 20. Selawat boleh tak boleh? Depa dah terbang lah. Tuan-tuan tengok sekarang Ukraine duk perang dengan Rusia. Rusia dia kuasai udara, gaduh apa dia? Tak gaduh dia. Amerika dia menguasai udara. Amerika tu duk ada jet fighter, fighter jet duk ada lebih daripada 13,000 buah. 14,000 dia ada. Dia gaduh apa kan? Kalau sekali dia terbang 2,000 km sejam boleh sampai. Jet, fighter jet. Rusia duk ada berapa ribu. Peduli apa dia pun nak perang. Jarak Rusia dengan Malaysia ni tuan-tuan dekat sikit pada Mekah. Kalau dia main kat kita tuan-tuan, naik kapal terbang tu 2 jam sampai. Tuan-tuan jangan kata pula jauh, depa tak boleh main. Kita duduk Penang, ingat ni. Jauh depa tak main. Hang ingat dia main naik basikal. Jepun boleh masuk tanah Melayu naik basikal. Depa naik fighter jet 2 jam sampai. Sat. Amerika ada 14,000. Rusia, Ukraine tu tak ada apa bagi Rusia ni. Dia gelak yang tuan ni. Sebab tu dia berani, hang tak mau aku serang.
Pasal dia kuat. Tuan-tuan sekarang berani nak pergi cakap macam tu kat siapa? Rusia direct cakap, hang kalau masuk NATO mampu hang. Kami serah hang. Terkejut beruk orang tu. Main sungguh tuan. Pasal apa? Pasal dia kuat. Agak-agak Malaysia boleh ugut siapa? Nak ugut siapa? Kita ada 25 jet. Tu pun pecah tayar. Jatuh tengah bendang satu. Kuasai teknologi langit. Bila kita menguasai teknologi langit, teknologi udara, kita jadi hebat. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa teknologi langit yang kita nak ambil daripada cerita Isra' dan Mi'raj? Dulu kita driver taksi susahlah hidup, duduk dekat hentian taksi, tunggu orang panggil berkopi, kadang-kadang duduk main dam, tunggu operator dia, okey 34 Bukit Jambui 34 okey, tak ada orang kau duduk menung tu main dam, main carrom. Bila manusia fikir, dia guna otak, dia guna teknologi langit. Hari ni tuan-tuan, senang panggil Grab, senang panggil Uber. Kalaulah orang Melayu cipta Grab, cipta Uber, lama kita berjaya. Sayang tuan-tuan. Ni teknologi langit. Tuan-tuan ada handphone, tak payah ada wayar, boleh telefon, boleh buat video call, boleh bercakap satu dunia. Dan orang yang cipta telefon ni pun kaya, orang yang ada telekomunikasi ni pun kaya. Sekarang semua guna teknologi langit. Nak masuk dalam masjid pun tuan-tuan kena scan. Siapa yang buat benda ni tuan-tuan? Tapi orang Melayu kita masih bercakap 8 ke 20, berpuluh-puluh tahun. Tuan-tuan tahu tak, ada orang yang jual tudung online 50 juta ringgit setahun, dia jual tudung online saja. Ada yang jual face mask di muka kita tu, face mask tu dia jual berpuluh juta online saja. Order bayar, order hantar, order hantar, order hantar, order hantar, order, tak payah buat apa, duduk di rumah hantar. Tak payah sewa kedai, tak payah masuk supermarket, duduk di rumah kat dapur. Teknologi langit. Yang ni yang kita kena fikir. Saya masak saja nasi goreng ya, 8 juta orang tengok. Terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejutnya tu. Saya masak nasi goreng 8 juta. Kita ceramah maghrib di masjid 5 orang. 5 orang. Tu pun kencing tak lawas 2 orang. Sak masuk, sak keluar, sak masuk, sak keluar. Nama amat sejuk kencing tu nanti. Tak masuk apa kok. Bateri habis duk tekan. Ustaz ni kata apa lah. Kalaulah kita boleh buat ceramah online, juta. Kalau dulu kita boleh buat ceramah online, juta. Semua guna teknologi langit. Kapal terbang langit, helikopter langit, semua langit. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang Allah tunjukkan pada Nabi tu, linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan kami. Sebab bila kamu naik di atas, kamu boleh tengok lagi luas. Bila kamu duduk di atas, pemandangan kamu lagi luas, pemikiran kamu lagi luas daripada kamu duduk di bawah. Tuan-tuan ni duduk di Pulau Pinang, penuh dengan bangunan paling tinggi-tinggi di Pulau Pinang ni. Rumah tinggi-tinggi di sini. Lagi tinggi rumah kita, lagi mahal harga dia. Pasal apa? Pasal view dia lagi luas. Berbeza dengan rumah tingkat 1, flat tingkat 2 murah. Hak atas tu kena penthouse juta, puluh juta. Saya pergi rumah sahabat saya, rumah penthouse dia macam ni.
tengok ada tangga. Tu tangga mana pula? Dalam rumah kondo dia tu ada lagi tangga naik tingkat atas. Lah. Paling tinggi sekali, saya tak mau naik gayat. Tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak muda ramai malam ni, jom kita fikir apa benda yang kita boleh guna teknologi langit yang belum diguna pakai, yang belum diciptakan untuk kita buat, supaya pemandangan kita jauh, pemikiran kita luas, view kita, pencapaian kita lagi luas. Tuan-tuan fahamkan maksud pencapaian tu? Pencapaian tu saya telah berjaya memenang pingat emas, bukan. Pencapaian tu makna coverage kita lagi jauh. Kena cari jalan. Kalau saya jadi penceramah, saya kena buat benda yang lagi jauh. Saya gunakan langit, teknologi. Yang keempat, tuan-tuan, kita selalu dengar cerita sebelum Nabi Muhammad dibawa Mi'raj, dibawa Isra', bapa saudara dia mati, Abu Talib. Isteri baginda mati, Siti Khadijah. Jadi Nabi sedih. Bila Nabi sedih, Allah hiburkan, Allah bagi anugerah pada Nabi, bawa naik ke langit. Tak yang Nabi sedihnya pasal apa? Ada orang tanya, isteri mati apa yang sedih ingat? Apa yang sedih ingat? Oh, dia tanya apa yang sedih sangat. Nombor satu, bolehkah bersedih kalau mati? Awak tak boleh pula. Tak bolehkah menangis ustaz kalau mati? Awak tak boleh menangis pula. Bukan haram ke ustaz? Manusia kah? Manusia kalau sedih menangis ke gelak? Orang gila gelak. Kenapa Kak Leha? Suami meninggal. Ni penuh tanya rebutan ni tuan-tuan ni. Bila mati, jawapan dia sedih lah, menangis lah. Sebab itu hak tukang mandi mayat tok sah lah. Bila isteri tu nak cium mayat suami dia, tok sah lah. Lak ayat mata, lak ni lagi ni seksa mayat, lak nak lak apa ayat mata. Kawal tu jenuh duk sekor keluar. Jatuh atas mayat, seksa mayat. Hang seksa dia, bukan dia seksa, hang seksa isteri dia. Yang salahnya meraung. Suami mati dia meraung, abang. Abang. Itu salah. Pergi duk teriak kat hospital. Gini, abang. Yang tu yang salah. Pergi duk rogol rambut dia. Dalam kitab disebut merogol rambut, koyak baju ni. Yang tu salah. Nah, ada je ni buka baju, mai polis lari. Ajak tumbukkan mai, buka baju, woi, mari polis, lari, woi. Polis pula pergi dia, woi, pergi. Berani depan. Tak boleh. Yang kedua, meratap. Yang tak. Siapalah nak bagi duit kat mak hang lah, selama ni duk bayar mahar kat pak hang. Tak bagi apa kat mak hang, mati pula. Dosa. Laki tengah duk kapan, masa tu lah isteri dia teriak, abang kata abang nak mati dengan saya, abang mati dulu, siapa nak jaga saya abang? Tok Imam jawab, saya ada. Celaka tu. Tak padan Tok Imam tak dan mayat tu tanam ngorak dah. Ni di Afrika, bukan sini. Yang ketiga, tak boleh. Tu. Mesti puang teruk ni. Orang mati. Dah hang sekadar menangis sudah. Kalau ada macam ni tuan-tuan, bawa dia pergi duduk depan. Manduk teriak macam tu, sebab sekadar menangis tak apa, tak haram. Bersedih, isteri mati biasa, suami mati biasa. Nabi pun manusia, dia pun sedih juga. Ibrahim mati, Nabi sedih juga anak dia. Tapi ada hak-hak dia. Tak, kenapa yang dia sedih sangat ustaz? Pasal dua orang ni lah yang duk backup dia.
Tuan-tuan tahu tahap backup tu lagu mana? Yang ni yang kita tak belajar. Kita jarang dengar cerita ni. Tahap backup Abu Talib dengan Khadijah tu, tahap dia apa Ustaz? Yang sampai Nabi sedih sangat bila mereka berdua ni meninggal. Tahun 7 kenabian. Tahun Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi, tahun ke-7 sampai tahun 10. 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muttalib diboykot, dikepalai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. 3 tahun boykot. Yang ni lah tuan-tuan yang kita duk baca dalam hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang, Islam bermula dalam keadaan asing, Islam dimulakan dalam keadaan dibenci. Satu hari kata Nabi, Islam kembali dibenci, Islam kembali dipulau, Islam kembali dizalimi. Maka beruntunglah siapa-siapa yang dipulaukan. Dagang tu macam mana Ustaz? Adakah pedagang ni macam kita duk meniaga nasi dagang? Tak. Berdagang tu tuan-tuan boleh tengok dalam cerita Seri Mersing 1962. Arahan Saleh Ghani. Pelakon dia Syarif Medan dengan Nurdin Ahmad. Tengok tang situ. Tengok tang situ. Macam mana kata dagang. Asal jahat je, damak. Asal benda tak elok je, damak. Pasal apa? Pasal damak tu orang dagang di situ. Benda jahat semua damak. Anak ketua kampung tuduh damak, ketua kampung tuduh damak. Mak dara pakai soget tu pun kata kat damak. Semua satu kampung kata dekat dia. Depa 3 beranak ni hina, orang benci, tak suka, orang tak berkawan, tak berkawan pun. Lah sekali tahu siapa salah, siapa betul. Pak Malau mai pujuk damak. Damak, selama ini aku tidur dalam jaga, kaulah yang mengejutkan aku damak. Saya tidak ada jasa, kalau ada pun ianya sebagai tanggungjawab saya Pak Malau. Kau berjasa kepada kami damak. Aku ada hajat yang besar dengan kau. Sebelum saya menyampaikan hajat orang, ada baiknya saya menyampaikan hajat saya Pak Malau. Apa hajat engkau? Saya nak balik ke Pahang. Tinggal sajalah kau di sini damak. Seluruh orang kampung suka dengan kau. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang Pak Malau. Ada baiknya hujan batu. Sudahlah damak, perkara yang lepas jangan diulang kaji damak. Macam buat homework pula, ulang kaji pula. Last sekali damak kata apa? Kajang Pak Malau, kajang melipat. Dia start lagu tu. Kajang Pak Malau, kajang melipat, kajang hamba mengkuang lalu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya musafir lalu. Saya nak pulang Pak Malau. Tu dia damak dia dagang. Kerah hati sungguh damak ni. Sampai Pak Malau tu pujuk mak damak tu, janganlah balik Pahang, tinggal di sini. Baru nak minta maaf. Kau pujuklah anak kau tinggal saja di Mersing ini. Apa mak dia kata? Kalau anak aku kecil, bolehlah aku menyuruhnya Malau. Tuan-tuan tak ingat tu nama dia Neng Yatimah. Dagang ni maknanya apa? Di pulau, dibenci, di Allah. Nabi cerita dah, di akhir zaman Islam akan jadi macam itu. So, di mana nak tengok dagangnya Ustaz? Tengok 3 tahun Nabi diboykot. Sebelum bapa saudara dia meninggal, sebelum isteri baginda meninggal, sebelum naik Mi'raj. Apa dia Ustaz? Tak boleh berkahwin dengan mana-mana orang daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tak boleh kahwin, boykot. 2, tak boleh berniaga dan diperniagakan apa-apa urusan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. No business. Tak boleh. Sampai
Mereka terpaksa berbisnes dengan orang luar Mekah. Kemudian ada pula custom Mekah duk tunggu. Kalau kau nak jual pada Bani Muttalib, Bani Hashim, harga mesti berlipat kali ganda. Kalau tidak, nahas kau tak boleh masuk Mekah. Oi, dahsyat. Dibuat pengepungan. Sampailah Nabi Muhammad dan keluarga baginda orang Islam tu duduk dalam Syam nama dia, Abi Talib, satu tempat pergunungan di tengah-tengah di situ. Buatlah satu tempat di situlah, air tak ada, makanan tak ada, dikepung, sekat, tak boleh dapat apa, tak ada akses. Habis itu Nabi dapat daripada mana makanan, ustaz? Anak saudara Siti Khadijah curi-curi masuk bagi makan 3 tahun. Sampai sahabat-sahabat ni terpaksa makan daun, tuan-tuan. Apa yang berlaku dekat Nabi ni akan berlaku balik dekat kita. Nak semayang pun tak boleh. Tuan-tuan fikir balik, jadi tak balik apa hak jadi kat Nabi kata jadi balik, tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. 3 tahun. Habis tu siapa yang support masa itu? Siti Khadijah. Berhabis-habisan harta dia. Kalau mereka jual dengan berlipat kali ganda, itu sajalah, belilah, walaupun kita rugi banyak, janji boleh makan. Abu Talib, tuan-tuan, sampai sakit duk pertahankan Nabi. Mereka tulis dekat Kaabah satu memorandum, selagi mana Muhammad tak diserahkan kepada kami, selagi itu kita boikot mereka. Mereka minta Nabi Muhammad untuk dibunuh, barulah kamu semua dibebaskan. Satu hari Nabi kata dekat Abu Talib, memorandum dekat Kaabah tu dah dimakan anak-anak, dah tak terpakai dah. Bila orang kesian tengok keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, orang kesian, tak makan, tak boleh hidup dengan baik, mati tak dipedulikan, bisnes tak boleh, air tak ada, makan tak ada, 3 tahun kan. Orang mula lawan. Mana boleh, mereka pun manusia juga, mereka pun orang juga, mereka pun lawan, tuan-tuan. Dah wujud gerakan bantah pada masa itu. Geng Abu Lahab ni, geng Abu Jahal dah dibantah. Abu Talib ni dia kata, hei, engkau punya ni dah tak laku, tak laku, tak percaya, kau buka memorandum dekat Kaabah tu, dia dah dimakan anak-anak, melainkan kalimah Allah yang ditulis tak dimakan anak-anak. Siapa bagi tahu kau? Anak menakan aku, Muhammad bagi tahu. Depa buka, tuan-tuan, bila buka memorandum tu, memorandum boykot tu, notis tu, betul tuan-tuan, hanya kalimah Allah saja yang tak dimakan. Itulah benarnya anak saudara aku Nabi, hangpa tak percaya. Dia kata dia tu ahli sihir, kami tak percaya. Bila dimakan anak-anak, tuan-tuan, bermulalah habis 3 tahun diboikot. Jadi apa yang berlaku dekat Nabi sampai satu tahap macam itu punya seksa, dianak tirikan, dipulaukan, diseksa, kata Nabi akan berlaku pada kita. So apa tak? So what? So apa? So buatlah persiapan mental dan fizikal. Lepas ni apa pula nak mari ni? Jangan ada rasa kita ni tak apa, kita ni akan insya-Allah dia Taala kita akan balik dah tuan-tuan. Nabi sebut sehinggalah sampai satu saat, kata Nabi, maka akibat daripada boikot yang begitu lama, Abu Talib sakit, Khadijah pun sakit, dan tak lama selepas pembebasan itu mereka berdua meninggal. Sedihnya Nabi Muhammad yang duk tolong aku, yang duk support, yang duk backup depa ni sampai sakit, depa ni mati. Hibah hati Rasulullah. Ditambah lagi pula kok-kok orang di Taif nak bantu Islam, orang Taif pula balik dengan batu halau Nabi sampai berdarah. Nabi Muhammad dibawa naik ke langit. Kamu jangan pedulilah orang yang benci pada Islam, yang tak suka pada kamu Muhammad.
Kamu tengok kekuasaan Allah sangat hebat. Apa kamu peduli mereka yang kecil micit benda? Kamu tengok saja Jibril, satu sayap dia buka saja gelap segala alam ni, belum dia buka 600 sayap dia lagi. Dan Nabi Muhammad nampak sejelas-jelasnya malaikat Jibril dalam rupanya yang asal. Maka menguatkan hati Rasulullah, tak payah nak sedih lagi dengan yang duk hentam dia, yang nak bunuh Nabi. Sebab itu tuan-tuan, bila kita rasa sedih, bila kita rasa susah, cari Tuhan. Bukan cari dadah, bukan cari arak. Ada orang bila rasa sedih, cari Jabatan Pulau Pinang. Tu nyusahkan bomba, nak menyelam lah. Orang cari Tuhan. Di mana tempat nak cari ustaz? Tuhan bukan bertempat. Tuhan bukan duduk di arasy, Tuhan bukan duduk bersila ustaz. Tuhan tak bertempat. Ada. Untuk mencari Tuhan tu bukan kita boleh tengok cokong lagu tu tengok Tuhan. Tak. Mendekatkan diri pada dia. Di mana asasnya? Di masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjid haram pergi masjid aqsa. Kenapa Nabi bergerak dari masjid? Banyak lagi tempat lain. Banyak lagi tempat lain. Tapi kenapa Allah pilih dari masjid ke masjid? Sebab ini adalah nadi umat Islam. Saya bila bulan lepas main masjid tuan-tuan ni, saya rasa Allahu Akbar. Lawanya, cantiknya masjid, segaknya, bersihnya. Gambaran kita tu apa? Kita rasa apa? Duduklah masjid lagu ni, kita rasa apa? Ada yang jawab rasa nak kencing, saya sejuk gila ni. Orang tanya lain, hang jawab lain. Kita rasa tenang, kita rasa seronok. Ni tuan-tuan, kalau masjid macam ni, kalau kita susah hati di luar ni, mai duduk di masjid semayang, tenang hati. Mai sujud atas kapet rasa tenang, duduk bawah kipas pula dah tenang, dapat tiang pula lagi tenang. Subhanallah. Pi ke tandas bersih, semua bersih, hati akan jadi tenang. Cuba tuan-tuan sujud atas kapet, turun sujud, belaga lutut, kapet pula tak ada bulu lah, betul-betul guni. Agak-agak bila turun tu jadi apa? Allah, aduh, bunyi aduh. Sujud pula busuk gila. Saya pergi satu surau tu, tak tahu nak sujud tang mana. Sana cicak, sini tek cicak, sana tek cicak. Masjid itu disuruh nak mendekatkan diri pada Allah di masjid. Di sini i'tikaf, di sini ada pengajian, di sini kau nak taubat, di sini kau nak istighfar, di sini kau nak menghidupkan malam. Mai ke masjid. Sebab tu musuh-musuh Islam nampak bahayanya bila orang Islam kuat di masjid. Maka mereka akan mencari jalan macam mana nak jauhkan umat Islam dari masjid. Sebab kalau mereka berkumpul di masjid, mereka kuat. Bila mereka rapat, mereka kuat. Mereka pun kaji ayat Isra' dan Mi'raj. Mereka pun kaji tuan-tuan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Kalau yang ni rapat, yang ni kuat, yang ni hebat, kita akan lemah. Jadikan Islam ini kurang, tidak kuat. Buat macam mana yang mereka nak buat. Dan lebih malang lagi orang Islam ikut membabi buta. Sayang betul tuan-tuan. Masjid ni, cuba tuan-tuan tengok. Hak gelap pun ada, hak cerah pun ada, hak putih pun ada, hak kelabu asap pun ada. Tapi bila duduklah masjid sama. Yang kaya pun ada, hak miskin pun ada, bila duduklah masjid sama. Sama semua, tak ada. Sama je mana Ustaz? Sama. Rukuk dia rukuk, punggung hang menghadap punggung dia. Kepala hang menghadap punggung dia. Mai sujud lagu tu, tak ada siapa tinggi. Punggung lagi tinggi daripada kepala. Kita pula duk tengok, duk sujud atas punggung dia. Nak bagi tahu kita ni lemah. Kita sama aja tersedut belagak. Sebelum kita main nak semayang tu,
kita sembahyang sunat, sebelum qomat tu Allahu akbar, sembahyang qomat, sembahyang sunat, sujud. Lepas sujud, habis sembahyang apa semua, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat. Semua pakat berjalan pisah depan. Tuan-tuan pernah fikir, yang kita duduk berjalan pisah depan tu, kita duduk pijak kapek, lepas kita duduk depan, orang lain pula main duduk sujud. Sujud tu atas kaki hak kita duduk pijak. Kita duduk di situ, sekali lagi orang main sujud tang situ pula bila sembahyang. Tak ada apa, sama. Tapi orang duk fikir, sekarang ni orang fikir, sebelum aku sujud situ, dia duduk situ. Sebelum aku sujud situ, dia berjalan, dia pijak tang situ. Lagi aku sujud bekas dia pijak pula. Tak boleh, kita kena buat sesuatu. Tu yang masing-masing ada. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Dia menjadikan kita ni berpuak-puak, menjadikan kita rasa besar, tak boleh campur dengan orang. Habis fungsi masjid. Dulu kita kata kita nak menyelamatkan masjid daripada fitnah, tapi tanpa kita sangka kita dah memfitnah masjid. Yang mana masjid ini adalah sama. Saya orang Ipoh, kiblat sama, duduklah. Saya orang Ipoh, tak ada pula orang tunggu kat depan tu. Dari mana ni? Ipoh, kiblat sana. Ada tuan-tuan, berpuluh tahun tak ada. Pakcik dari mana? Dekat ni Taman Brown, kiblat sana. Ni dari mana ni? Lah aku anak karya. Anak karya straight depan. Ni hang dari mana ni? Seberang perai, pusing belakang, ngadak lauk. Tak ada tuan-tuan, semua sama. Tapi hari ni kita akan jadi balik macam yang Nabi cakap. Sebab tu kata Nabi, siapa yang diuji macam itu, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang jadi dagang, yang dibenci, yang tidak disukai. Jadi tuan-tuan, bila kita ada masalah, kembalilah pada Allah. Tidak rugi kita kembali kepada Allah. Dan Nabi Muhammad dipertunjukkan Allah tu maha gagah, maha perkuasa, kekuasaan dia. Maka Nabi bila dah balik, Nabi lagi kuat semangat. Nabi hijrah dan Nabi berjaya. Mudah-mudahan kita semua yang ada masalah sekarang ni, baliklah pada Allah. Masalah duit, masalah kerja, masalah keluarga, masalah penyakit, baliklah kepada Allah. InsyaAllah Allah boleh selesaikan masalah kita. Sekadar itu saja tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.